Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita untuk matematik tingkatan 5, bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Standard kandungan 6.2 graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Standard pembelajaran 6.2.1 melukis graf fungsi trigonometri bagi sudut sifar darjah hingga 360 darjah dan membanding bezakan ciri-ciri graf fungsi tersebut. Okey, adakah pelajar masih ingat apakah persamaan fungsi trigonometri bagi rajah ini? Ya, betul. Persamaannya adalah y sama dengan sin x. Okey, apakah persamaan graf fungsi trigonometri bagi rajah ini? Ya, betul. Persamaannya adalah y sama dengan cos x. Okey, kita lihat rajah yang ketiga. Apakah persamaan fungsi trigonometri bagi rajah ini? Ya, betul. Persamaannya adalah y sama dengan tangent x. Untuk fungsi y sama dengan tangent x, tempoh untuk graf y sama dengan tangent x adalah 180 darjah. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat rajah ini daripada sifar darjah hingga 180 darjah, itu merupakan tempoh yang pertama. Dan kita nampak pola grafnya akan berulang. Okey, berulang sama seperti tempoh masa yang bagi tempoh yang pertama, iaitu daripada 180 darjah hingga 360 darjah. Okey, kita dapati untuk graf y sama dengan tangent x, tempohnya adalah daripada sifar darjah hingga 180 darjah. Okey, kita dapati bentuk grafnya akan berulang bermula daripada 180 darjah hingga 360 darjah untuk tempoh yang kedua. Okey, jadi tempoh yang pertama sifar darjah hingga 180 darjah, kita perhatikan bentuk grafnya adalah seperti ini. Okey, dan kita akan nampak berulang bentuk yang sama dengan pola yang sama bermula daripada 180 darjah hingga 360 darjah. Okey, cikgu harap pelajar faham apakah yang dimaksudkan tempoh di dalam fungsi trigonometri. Dan kita akan bincangkan pula ciri-ciri penting bagi graf fungsi trigonometri. Okey, kita akan membincangkan tentang nilai maksimum, nilai minimum, pintasan x dan pintasan y. Okey, sekarang kita akan lihat untuk graf fungsi y sama dengan sin x. Okey, kalau kita lihat pada graf y sama dengan sin x, okey, yang berwarna merah ini, okey, bentuknya adalah berbentuk S terbalik. Okey, senang sahaja cara nak ingatnya. Kalau kita lihat sin bermula dengan huruf S. Sin bermula dengan huruf S. Jadi bentuk grafnya adalah S terbalik. Okey, kalau kita lihat di sini untuk paksi X daripada sifar darjah hingga 360 darjah, itu merupakan tempoh bagi graf y sama dengan sin x. Dan kalau kita perhatikan pada punca, okey, punca untuk graf daripada sifar darjah hingga 180 darjah, okey, di sini, okey, kita dapati dia ada nilai maksimum. Dia ada nilai maksimum, iaitu untuk mencari nilai maksimum kita akan merujuk pada paksi y. Okey, di sini nilai maksimumnya. Okey, kita akan merujuk pada paksi y. Jadi nilai maksimumnya adalah 1. Okey, sekarang kita lihat pula untuk nilai daripada 180 darjah hingga 360 darjah. Okey, ini adalah bentuk yang terdapat untuk sudut antara 180 darjah hingga 360 darjah.
Jadi kita dapati ada terdapat nilai minimum di sini. Terdapat nilai minimum. Okey, di sini berlakunya terdapat nilai minimum. Okey, untuk mendapatkan nilai minimum, kita akan bawa daripada sini bawa kepada paksi Y. Kita dapati nilai minimumnya adalah negatif 1 dengan merujuk nilai yang terdapat pada paksi Y. Okey, sekarang kita dah tahu bahawa nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Okey, sekarang kita nak lihat pula pintasan X. Okey, di manakah graf fungsi sin X memintas paksi X? Okey, kalau kita lihat di sini, okey, graf Y sama dengan sin X memintas paksi X pada 0 darjah. Okey, pada 0 darjah, pada 180 darjah dan pada 360 darjah. Jadi pintasan X-nya adalah 0, 180 darjah dan 360 darjah. Okey, di manakah pula pintasan Y? Okey, pintasan Y-nya berlaku di sini. Okey, sama dengan pintasan X. Jadi pintasan Y-nya adalah bersamaan dengan 0. Okey, kita sudah membincangkan ciri-ciri penting yang terdapat pada graf Y sama dengan sin X, iaitu nilai maksimumnya sama dengan 1, nilai minimumnya sama dengan negatif 1, pintasan X-nya adalah 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Dan pintasan Y-nya adalah 0. Sekarang kita akan merujuk kepada graf Y sama dengan cos X. Okey, Y sama dengan cos X. Okey, sekarang kita perhatikan, kalau cikgu tengok sini, bentuknya seperti mangkuk. Okey, bentuknya seperti mangkuk, kan? Okey. Lepas tu kita dapati dia terdapat nilai maksimum. Okey, nilai maksimum kita akan merujuk kepada paksi Y pada 1. Okey, pada nombor 1 pada paksi Y. Okey, jadi nilai maksimumnya adalah 1. Sekarang kalau kita lihat daripada sudut 90 darjah hingga 270 darjah, okey, ini bentuk grafnya, dia ada nilai minimum. Dia ada nilai minimum. Nilai minimumnya berlaku di sini. Okey, nilai minimum. Okey, paling rendah. Okey, kalau kita bawa daripada titik ini, kita bawa kepada paksi Y, kita akan dapati dia bertemu pada negatif 1. Jadi daripada graf Y sama dengan cos X, kita dapati nilai minimumnya adalah negatif 1. Okey, kita dah bincang nilai maksimumnya sama dengan 1, nilai minimumnya sama dengan negatif 1. Okey, sekarang kita nak lihat apakah pintasan X untuk graf Y sama dengan cos X. Okey, daripada graf ini kita dapati graf ini memintas paksi X pada nombor 90 darjah. Okey, 90 darjah dan 270 darjah. Jadi pintasan X-nya adalah 90 darjah dan 270 darjah. Dan sekarang kita nak lihat pula pintasan Y. Jadi kalau kita lihat pada graf ini, okey, graf Y sama dengan cos X memintas paksi Y pada nombor 1. Jadi pintasan Y-nya adalah 1. Okey, pintasan Y-nya adalah 1. Okey, kita dah membincangkan titik maksimum, nilai maksimum. Kita telah membincangkan nilai maksimum untuk graf Y sama dengan cos X, iaitu 1. Okey, nilai minimum untuk graf Y sama dengan cos X adalah negatif 1.
Okey, pintasan X untuk graf Y sama dengan cos X adalah 90 dan 270, dan kita juga telah membincangkan pintasan Y untuk graf Y sama dengan cos X, iaitu 1. Okey, kita sudah pun membincangkan beberapa ciri yang berkaitan dengan graf Y sama dengan cos X. Sekarang kita akan perhatikan untuk graf Y sama dengan tangent X. Okey, kalau kita perhatikan daripada 0 darjah hingga 90 darjah, okey, nilai grafnya semakin menaik dan terus menaik. Okey, dan terus menaik dan tidak akan bersentuh pada garis Y sama dengan 90. Dia tidak akan bersentuh. Dan kalau kita perhatikan pula daripada 90 darjah hingga 180 darjah, okey, graf ini juga tidak akan menyentuh pada X sama dengan 90 darjah. Tidak akan menyentuh. Apakah nilai maksimum dan nilai minimum untuk graf Y sama dengan tangent X? Jadi, disebabkan tidak ada titik, pandangkan daripada graf ini kita tidak nampak sebarang nilai yang maksimum dan grafnya akan sentiasa naik ke atas. Okey, kita katakan nilai maksimumnya adalah positif infinity. Okey, kita akan lihat pula di sini. Okey, di sini. Okey, graf ni, okey, kita akan merujuk dia bukan negatif 2 maksimum dia. Minimum. Okey, kalau kita perhatikan di sini graf ni bila kita bawa ke bawah, okey, grafnya semakin menurun sahaja dan tidak akan bersentuh pada garis X sama dengan 90 darjah. Dan tetapi nilainya semakin menurun. Jadi kita katakan dia mempunyai nilai minimum, iaitu negatif infinity. Dan kalau kita perhatikan di sini daripada 0 darjah hingga 180 darjah, grafnya adalah seperti ini. Okey, untuk graf Y sama dengan tangent X, tempoh grafnya adalah daripada 0 darjah hingga 180 darjah. Itu tempoh graf Y sama dengan tangent X adalah 180 darjah. Jadi kalau kita perhatikan daripada graf ini, daripada sudut 180 darjah hingga 360 darjah, itu adalah untuk tempoh yang kedua. Dan kita dapati untuk sudut daripada 180 darjah hingga 360 darjah, bentuknya adalah ulangan untuk sudut 0 darjah hingga 180 darjah. Okey, seterusnya kita boleh buat satu kesimpulan seperti yang tertera ini. Okey, nilai maksimum untuk Y sama dengan sin X 1, nilai minimumnya adalah negatif 1, pintasan X-nya adalah 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Manakala pintasan Y-nya adalah 0. Okey, seterusnya untuk graf Y sama dengan cos X, nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah negatif 1, pintasan X-nya adalah 90 darjah, pintasan X-nya juga adalah 270 darjah. Manakala pintasan Y-nya adalah 1. Okey, untuk graf Y sama dengan tangent X, nilai maksimumnya adalah positif infinity. Okey, nampak simbol infinity seperti nombor 8 yang terbalik. Okey, nilai minimumnya adalah negatif infinity. Pintasan X-nya adalah 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Manakala pintasan Y untuk graf Y sama dengan tangent X adalah 0. Okey, seterusnya mari kita lihat soalan yang berkaitan dengan bentuk graf trigonometri. Okey, cikgu harap pelajar dapat mengingati bentuk asas bagi graf fungsi trigonometri bagi sinus, kosinus dan tangent. Okey, sekarang kita lihat soalan yang pertama.
tentukan sama ada setiap graf trigonometri berikut ialah graf sinus, kosinus atau tangent. Jadi kalau kita lihat pada soalan A, okey, kita akan merujuk kepada sudut sifar darjah hingga 90 darjah. Okey, seterusnya kita buat perbandingan dengan sudut dengan graf y sama dengan sin x, y sama dengan cos x dan y sama dengan tangent x. Okey, kita perhatikan untuk sudut sifar darjah hingga 90 darjah. Okey, sudut ini, okey, nilainya semakin menurun. Okey, kalau kita lihat untuk untuk graf y sama dengan sin x, okey, daripada sifar darjah hingga 90 darjah, nilainya semakin meningkat. Jadi tidak mungkin jawapannya adalah y sama dengan sin x hanya. Okey. Seterusnya kita lihat untuk graf y sama dengan cos x. Okey, daripada sifar darjah hingga 90 darjah. Okey, kita buat perbandingan, kita dapati bentuknya adalah sama. Bentuknya adalah sama. Okey, daripada sini mai ke sini dan seterusnya sehingga 180 darjah. Bentuknya adalah sama. Jadi jawapannya, okey, dah kita dapat jawapan. Kita tak tengok dah lah untuk graf y sama dengan tangent x. Okey, senang saja kan untuk soalan ini? Senang sahaja kan? Jadi jawapannya adalah graf y sama dengan cos x. Okey, itu sahaja caranya. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, tentukan sama ada setiap graf trigonometri berikut ialah graf sinus, kosinus atau tangent. Okey, rajah diberi dalam 2B, ini adalah grafnya. Okey, graf yang diberi sebahagian daripada graf trigonometri. Jadi kita lihat untuk di sini daripada sudut 90 darjah hingga 180 darjah. Okey, 90 darjah hingga 180 darjah. Okey. Dan seterusnya, walaupun di sini tidak ditulis berapa nilainya, kita boleh buat. Kalau 90 hingga 180 maksudnya bezanya 90 darjah. Jadi daripada 180 darjah nak ke garis yang putus-putus ini, jadi di sini mewakili titik 270 darjah. Okey, kita perhatikan untuk sudut daripada 90 darjah hingga 270 darjah. Okey, jadi kita perhatikan untuk graf y sama dengan sin x, adakah sama dengan rajah dalam soalan? Okey, 90 hingga 270. Okey, tidak sama. Okey, tidak sama. Dia daripada atas turun ke bawah. Kan? Okey. Okey, seterusnya kita lihat untuk graf y sama dengan cos x. Okey, ini tidak mungkin. Okey, y sama dengan cos x. Okey, untuk sudut 90 darjah hingga 270 darjah, okey, tidak ada pintasan pada titik 180 darjah. Okey, jadi tidak mungkin jawapannya adalah cos x. Okey, sekarang kita lihat pula untuk graf y sama dengan tangent x untuk sudut 90 darjah hingga 270 darjah. Okey, di sinilah sudutnya. Okey, untuk graf y sama dengan tangent x untuk sudut 90 darjah hingga 270 darjah, ini adalah bahagiannya. Okey, kalau kita perhatikan, okey, adakah bentuknya sama? Okey, dan terdapat, kalau kita perhati di sini terdapat pintasan x pada sudut 180 darjah dan kita dapati grafnya semakin meningkat daripada 90 darjah hingga 180 darjah dan terletak di bawah paksi x. Jadi kalau kita merujuk pada graf y sama dengan tangent x, okey, graf pada soalan, okey, graf pada soalan adalah sebahagian daripada graf untuk y sama dengan tangent x. Jadi jawapannya adalah y sama dengan tangent x.
Okey, itu adalah untuk soalan yang kedua. Sekarang kita akan lihat pula untuk soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, tentukan sama ada setiap graf trigonometri yang berikut ialah graf sinus, kosinus ataupun tangent. Jadi kita lihat untuk rajah C atau graf sebahagian daripada graf fungsi trigonometri. Okey, ini adalah graf sebahagian daripada graf fungsi trigonometri. Okey, kita merujuk kepada sudut 180 darjah hingga 360 darjah. Okey, mari kita bandingkan dengan graf fungsi trigonometri. Okey, kalau kita lihat untuk graf y sama dengan sin x untuk sudut 180 darjah hingga 360 darjah, okey, bentuknya memang dia terletak di bawah paksi x. Okey, terletak di bawah paksi x dan lengkungannya adalah seperti ini. Okey, jadi kalau kita lihat pada graf y sama dengan sin x untuk sudut 180 darjah hingga 360 darjah, bentuknya adalah sama. Jadi untuk soalan 3C, jawapannya adalah y sama dengan sin x. Okey, kalau kita lihat, okey, kita nak membuat perbandingan untuk graf y sama dengan cos x. Okey, untuk sudut 180 hingga 360 darjah, okey, grafnya seperti ini. Tidak sama kan? Okey, tidak sama. Jadi bukanlah graf. Ini adalah sebahagian daripada graf y sama dengan cos x. Okey, bentuknya macam ni. Tidak sama. Okey, kalau kita rujuk pula pada graf y sama dengan tangent x. Y sama dengan tangent x untuk sudut 180 hingga 360, bentuknya macam ini. Okey, kalau kita buat perbandingan, dia tidak mempunyai bentuk yang sama seperti soalan 3C. Jadi jawapannya adalah y sama dengan sin x. Okey, senang saja kan soalan ini? Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, setiap rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi trigonometri. Keadaan x lebih besar daripada 0 darjah hingga 360 darjah. Nyatakan fungsi itu dan nilai m. Jadi kita perhatikan pada rajah yang diberikan untuk soalan part A. Okey, sekarang kita lihat, okey, bentuknya adalah bentuk seperti ini. Kita cari dulu bentuk yang sama. Okey, di sini kita dapati bentuk dia ke sini tidak sama. Okey, kita perhatikan pula untuk cos y sama dengan cos x, bentuknya sama. Okey, daripada 180 hingga 360 darjah. Okey, kalau kita perhatikan pula di sini, bentuknya mungkin nak sama juga. Okey, mungkin nak sama juga seperti ini. Okey, mari kita checklist sama ada jawapannya adalah y sama dengan cos x ataupun y sama dengan tangent x. Okey, katakan kita mengambil m ini sama dengan 270. Okey, sebab di sini ada dua nilai yang dipintas sama ada 270 ataupun 180. Katakan kita mengambil m sebagai 270. M sama dengan 270 darjah. Apabila M sama dengan 270 darjah, nilai di sini akan menjadi 270 tolak 90, kita akan dapat sama dengan 180 darjah. Okey, kemudian kita akan ambil di sini M tambah 90, jadi 270 tambah 90, kita akan dapat 360 darjah. Okey, mari kita lihat. Okey, kalau kita bandingkan rajah part A dengan rajah graf y sama dengan cos x untuk sudut 180 darjah hingga 30 darjah. Okey, sudutnya di sini 180 darjah hingga 360 darjah. Okey, bentuknya sama.
Okey, kalau kita ambil di sini pula, di sini dia nilai je 180. Okey, di sini 360. Okey, bentuknya tidak sama. Okey, bentuknya tidak sama seperti rajah ataupun bentuk graf dalam soalan 4A. Jadi kalau kita lihat di sini, kita boleh simpulkan bahawa untuk soalan 4A, grafnya adalah sebahagian daripada graf Y sama dengan cos X. Jadi jawapannya adalah Y sama dengan cos X. Okey, mudah saja kan? Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kelima. Okey, soalan 5. Okey, soalan, setiap rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi trigonometri dengan keadaan X lebih besar daripada sifar darjah dan kurang daripada 360 darjah. Nyatakan fungsi itu dan nilai M. Okey, sekarang kita perhatikan rajah yang diberikan di dalam soalan 5B. Okey, ini adalah grafnya. Okey, kita perhatikan daripada graf fungsi trigonometri untuk Y sama dengan sin X. Okey, dia ada kawasan yang melengkung seperti ini dan terletak di atas garis faksi X. Okey, jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk graf ini seakan bentuk graf Y sama dengan sin X. Kalau kita perhatikan di sini, untuk graf ini seakan bentuk graf Y sama dengan sin X untuk sudut sifar darjah hingga 180 darjah. Okey, mari kita tekan di sini M-nya, nilai M-nya sama dengan sini. Okey, iaitu 90 darjah. Okey, M tolak 90 darjah, kita akan dapat di sini sifar darjah. Okey, kalau M tambah 90, jadi 90 tambah 90, kita akan dapat nilai di sini sama dengan 180 darjah. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk sudut sifar darjah hingga 180 darjah, okey, rajah ini, graf ini adalah sebahagian daripada graf Y sama dengan sin X. Sama sahaja kan bentuk dia kan? Okey. Jadi jawapannya adalah Y sama dengan sin X. Dengan topik ini, kita perlu ingat yang pertama, bentuk asas graf trigonometri untuk graf Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X dan Y sama dengan tangent X. Daripada graf itu, kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan nilai minimum, nilai maksimum, pintasan X dan pintasan Y. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu untuk kelas kali ini. Semoga kita berjumpa lagi.